Okey, pertama sekali Dato' Timbalan Yang di-Pertua, saya ingin berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana memulakan projek Geni Wharf lah. Kepada sesiapa yang pernah pergi ke persiaran Geni atau Geni Drive lah ketika pada 80-an, 70-an macam itu, masa itu saya dilahirkan pada zaman 80-an lah. So saya ingat Geni Wharf pada masa itu saja dulu. Tetapi pada suatu masa dahulu Geni Drive ada pantai. Dan kita pernah pergi sana untuk bermain di pantai dan juga menangkap siput. Apa telah berlaku selepas itu? Kita boleh melihat sebelum pentadbiran Pakatan Harapan, Geni Drive terus menjadi kotor, mud flats dan semua sampah. Sampai Ketua Kerajaan Persekutuan pada masa itu pun boleh kata Pulau Pinang itu darul sampah. Memang memalukan lah. Tetapi sekarang boleh melihat bahawa proses rehabilitation untuk Geni Drive telah bermula. Bukan saja itu, kita Pulau Pinang mempunyai banyak aset untuk rehabilitation. Tetapi kita tahu pada masa dahulu, kerajaan negeri yang sebelum itu hanya tahu macam mana nak bina baru dan lupakan yang lama. Tetapi kita tetap mahu membawa zaman kegemilangan kembali ke negeri Pulau Pinang. So saya rasa itu adalah sangat penting untuk kita sebagai rakyat Pulau Pinang. Sebab kalau kita hilang kebanggaan kita terhadap negeri sendiri, memang it is such a waste. Pulau Pinang telah untuk the longest time menjadi pengeksport yang paling besar kepada negara-negara lain. Talent bakat-bakat kita ekspor bakat ke negara-negara lain. Saya rasa semua di sini pun ada ahli keluarga ataupun kawan-kawan yang telah pergi ke negara lain untuk bekerja. Kita pun tahu masalah mengapa mereka pergi. Tetapi ini kepentingan adalah apa yang kita buat dari masa ini. Sebab itu Pulau Pinang sekarang dengan projek-projek seperti Geni Wharf, kita boleh melihat bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang ini adalah satu kerajaan yang bukan sahaja nak membina projek-projek baru tetapi kembalikan zaman kegemilangan tempat Pulau Pinang. Geni Drive yang lama sudah tidak lagi boleh diselamatkan. Tetapi Geni Wharf yang baru adalah impian yang baru kepada semua di negeri Pulau Pinang. Okey. Dato' Timbalan Yang di-Pertua, saya ingin membangkitkan isu desentralisasi juga. Yang kepada mereka yang tak tahu atau tak faham apa itu desentralisasi, Malaysia adalah sebuah negara persekutuan. Dan ada negara-negara lain yang berpersekutuan di seluruh dunia seperti Australia, Amerika Syarikat, Jerman, Kanada, banyak. Brazil juga negara-negara berpersekutuan. Apa perbezaan negara-negara berpersekutuan dengan negara-negara lain? Macam negara-negara yang mengamalkan prinsip unitary state. Kebanyakan negara-negara yang mengikut prinsip unitary state ini adalah mereka ada satu kerajaan pusat yang amat kuat, amat berkuasa. Dan semua kerajaan-kerajaan provincial governments usually very subservient for that. Tetapi kepada negara-negara yang mengamalkan persekutuan, federal government, federation, usually
negara-negara itu akan memberi banyak kuasa kepada negeri-negeri komponen negara itu juga. Dan itu amat penting kerana kita tahu Malaysia adalah sebuah negara yang berpersekutuan. Nah, walaupun kita tetap taat setia kepada persekutuan Malaysia, tetapi kita pun mahu kerajaan persekutuan menghormati prinsip-prinsip persekutuan. Ada yang boleh melihat bahawa pada tahun 2013 Pulau Pinang telah menyumbang 5.7 bilion cukai kepada kerajaan persekutuan dan hanya mendapat 162.7 juta daripada kerajaan persekutuan semula, iaitu hanya 2.85% dari Pulau Pinang kita dapat balik daripada kerajaan persekutuan. Adakah itu adil kepada Pulau Pinang? Tetapi tetap, kalau prinsip persekutuan ini boleh dicapai, hanya mesti bermula daripada menghormati perbezaan politik. Boleh melihat di negara-negara lain seperti Australia. Ada negeri-negeri yang dikawal oleh Parti Liberal dan ada negeri-negeri yang dikawal oleh Parti Labor. Dan kadang-kala Labor atau Liberal pun ambil alih jawatan Perdana Menteri di Australia. Tetapi mereka masih menghormati prinsip-prinsip persekutuan dan juga menghormati parti yang sedang berkuasa di negeri itu. Nah, kalau kita tidak menghormati, kita tidak memulakan untuk menghormati perbezaan politik, amat susah untuk mencapai sebuah negara yang benar-benar mengamalkan prinsip berperlembagaan. Boleh melihat, kalau sebuah negeri macam Pulau Pinang sekarang sedang di kerajaan adalah Pakatan Harapan, iaitu dalam kerajaan persekutuan pembangkang. Walaupun kita menang pilihan raya yang lalu, kita tahulah apa yang telah berlaku sejak itu. Tetapi pada masa ini, dekat tahap persekutuan, kita adalah pembangkang. Tapi boleh melihat, kerana kita adalah satu negeri pembangkang, macam dianaktirikan. Projek-projek yang kita nak, kena minta berapa kali, loan yang kita minta pun sudah batalkan. Perkara macam ini berlaku. Ada yang cakap, ini adalah collective decision, nothing to do with political differences. Come on lah. Tanya kat luar sana lah, rakyat Pulau Pinang percaya tak? Tetapi rakyat Pulau Pinang tetap memilih kita sebagai kerajaan, not because they are rebellious, tetapi mereka percaya bahawa kita boleh membuat, we can do a better job than them. Dan saya percaya pun that we did a better job than them, and we will continue doing a better job than them in the future. Tetapi mereka pun tahu ancaman itu. Sebab apabila kita berjaya sebagai satu kerajaan, kita membawa benchmark naik. Dan apabila benchmark naik, mereka kena bekerja lebih keras. Mereka kena lebih berjiwa rakyat. Mereka kena buat projek hanya untuk rakyat. Dan mereka tahu, mereka tak mahu buat perkara itu. Oleh itu, try to make us fail. Age-old story lah. Seperti yang saya cakapkan di perbahasan usul sebelum ini. Kita memulakan interchangeability of currency pact dengan Singapura dan juga Brunei. 1 to 1.
Lepas tu Malaysia keluar daripada Interchangeability Pact itu, sekarang 3.2 to 1. Sepatutnya negara yang ada sumber asli, great natural resources, manpower itu supposed to be doing better. Why are we not doing better? So again, if the federal government cannot do a good job, decentralize powers, and let us do a better job for Penang. Okay, seterusnya saya ingin bercakap sedikit mengenai penubuhan baru-baru ini JBPP, iaitu Jawatan Kuasa Belia yang baru. Yang paling penting kita tak mesti memahami konsep belia dan pemikiran belia dan generasi akan datang. Kerana mereka merupakan pimpinan untuk masa depan. Dan kalau kita tak faham belia, kita memang akan kena, how do you say, cut off generational gap atau totally cut off from reality dengan izin. Tapi belia, walaupun mereka adalah muda, tetapi mereka sudah ada satu budaya mereka sendiri. Dan sekarang kita mesti menghormati budaya itu. Kerana sekarang umur 18 tahun boleh jadi calon pilihan raya dah. Umur 18 tahun boleh mengundi juga. Dunia kita telah berubah. Dan saya amat gembira dengan penubuhan JBPP kerana kita boleh bekerjasama dengan belia. Dan I emphasize real youth. Pulau Tikus, I'm carrying the floor here. Okay. Face me, please. Hello. Okay, terima kasih Datuk Timbalan yang dipertua. Kita mesti memastikan bahawa trend-trend kita up to date dah dengan aspek-aspek the interests of the youth. Sebab kalau kita tak up to date, memang akan ketinggalan zaman. Dan pada satu masa dan dahulu saya ingat mak saya pernah marah saya sebab saya suka main video games. Tapi dia cakap masa depan tak boleh cari kerja kalau you main video game. Sekarang kita boleh melihat pertandingan e-sports. Ada yang ada prize money berjuta-juta punya. So memang konsep dulu yang you cannot make a living playing video games sudah ketinggalan zaman. So this is the things, that we sometimes maybe kita sudah sampai satu umur, kita ingat semua akan berfikir macam kita. Tetapi tidak. Satu generasi yang baru sudah keluar. Satu generasi yang baru akan membawa budaya mereka, interest, games, sports, semua yang berbeza. Kita sudah sampai tahap itu. Dan that's why saya ingin berterima kasih kepada kerajaan negeri dengan penubuhan JBPP.